Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Kalau ada 1000 kebaikan, nombor 1 dari 1000 itu adalah solat. Ingat begitu saja. Punca utama untuk Allah limpahkan keberkatan dan ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga sesebuah keluarga adalah kesemua mereka melakukan. Yang ni rahsia besar. Sejahat apapun ahli keluarga itu, sesusah apapun ahli keluarga itu, kalau mereka menitik beratkan solat, Nabi jamin untuk Allah hantar ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah keluarga itu, insya-Allah. Kalau suami kita tak peduli solat anak-anak, kita peduli. Biarkan. Walaupun kalau dia kurang ambil peduli, kita ambil peduli. Tegur anak-anak. Daripada dia umur 4 tahun, 5 tahun tu dah mula. Anak-anak umur 3 tahun dia dah ikut. Kita sujud sini, dia sujud sana. Kita sujud sini, rakaat kedua dia sujud sana. Biarkan. Biar dia belajar solat. Anak-anak yang dididik awal untuk solat daripada umur 7 sudah disuruh setiap waktu ikut kaedah Nabi. Umur 10 dia takkan tinggal. Dia akan buat sendiri. Sedikit muslimin dan muslimat yang ramai yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dewan ni sepatutnya sejuk. Tapi disebabkan bilangan yang ramai dan nampak macam ramai mujahidat ni. Sediakah nak pergi perang ni? Subuh bangun pukul berapa? Kalau pukul 6 subuh, yang tu tak lulus lah untuk pakai selendang tu. Sini subuh jam berapa? 4. 6 dah habis lah. Peranan wanita akhir zaman. Maghrib jam berapa? 5:30. Hampir 6 lah, insya-Allah. Saya keluar jam 4 pagi tadi. Sekarang 4:30. Sepatutnya tukar pakaian, tak sempat. Terus ke sini dari airport tadi sebab flight delay agak lama. Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita berada dalam dewan dan dewan ini berada di atas muka bumi Allah dan kita berada di fasa dunia. Malam ni insya-Allah dalam ceramah saya akan sebutkan tentang fasa akhir zaman. Malam ni. Yang petang ni kita nak tengok khusus tentang peranan wanita. Kita nak tahu peranan wanita untuk yang pertama mendapat redha Allah, itu je. Kenapa nak tahu peranan wanita akhir zaman? Yang pertama untuk dapat redha Allah. Untuk Allah suka dan sayang dengan kamu, akhirnya Allah redha dengan kamu. Sebab tu kita nak tahu apa peranan kita. Yang kedua, wanita pertama yang wujud dalam alam ini sampailah wanita yang terakhir lahir di bumi ini, kesemuanya kalau mereka taat kepada Allah, mereka layak untuk masuk syurga dan dapat redha Allah. Tidak ada beza. Wanita pertama yang ada atas dunia ni namanya Hawa alaihassalam, isteri Nabi Adam, antara wanita tercantik dunia. Dia adalah wanita pertama yang diciptakan oleh Allah, sampailah wanita terakhir yang akan dilahirkan nanti. Hanya Allah yang tahu siapakah bayi wanita ataupun makhluk wanita yang terakhir yang akan diciptakan oleh Allah
dilahirkan oleh mana manusia di atas dunia ni nanti. Semua ini layak untuk masuk dalam syurga dan layak untuk dapat redha Allah. Sama sahaja. Persoalannya ialah wanita yang paling ramai masuk syurga adalah yang paling hampir zaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat dengan zaman Rasulullah itulah yang paling hampir masuk ke dalam syurga. Siapakah wanita yang paling dekat dengan zaman Nabi? Sahabiyat. Apa maksud sahabiyat? Orang Islam pada zaman itu. Sahabat-sahabat pada zaman itu yang muslimah. Mereka lah yang ramai ahli syurga. Kemudian berkurang, kemudian berkurang, kemudian berkurang. Bayangkan 1400 tahun selepas itu, lagilah berkurang. Ketika Allah memanggil Nabi Adam di mahsyar, tengok ini 1000 orang, ini 1000. Yang di belakang sekali, saya dah tak nampak dah warna apa mukanya. Di belakang sekali, putih ke, koko ke, saya dah tak nampak, baru 1000 orang. Ketika 1000 orang di mahsyar, Allah panggil Nabi Adam, wahai Adam, asingkan cucu cicit kamu yang ahli syurga dan neraka. Lalu, hadis ini sahih. Kemudian Nabi Adam pun memilih, bukan ikut suka hati dia. Selepas Allah wahyukan, Nabi Adam pun pilih setiap satu, Nabi Adam keluarkan 999 ahli neraka, satu ahli syurga. 999 ahli neraka, satu ahli syurga. Itu nisbah dia. Untuk kita letak di dalam akal ini, betapa besar nisbah. Beza yang jauh, jarak yang begitu jauh, ahli syurga dan ahli neraka. Ini 1000 orang. Ini 1000 ni, saya dimaklumkan 1000 orang saja. Seorang saja. Semoga semua ini adalah ahli syurga, insya-Allah di akhirat kelak. Amin. Bayangkan, nak mudah faham, satu orang sahaja daripada 1000 seperti 20-23 dunia petang ini. Sekarang ada 8 bilion manusia yang hidup, sedang bernafas, 2 bilion Islam, 6 bilion tidak Islam. 2 bilion Islam, 6 bilion tidak Islam. 6 bilion ini bila-bila masa sahaja, setiap hari ada orang mati, walaupun tidak dibom. Di Malaysia ada orang mati, di Thailand ada orang mati, di Indonesia ada orang mati setiap hari. Setiap hari ada orang mati, walaupun tidak dibom. Mana-mana 6 bilion ini yang mati, maka mereka kekal wal'iyadzubillah di dalam neraka Jahannam buat selama-lamanya. Selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan sahaja, kalian boleh tak tutup lampu ni? Sebab dia memanaskan lagi ni. Betul tak? Jangan panaskan keadaan. Kalau ada kipas lagi bagus. Saya sedang semakin apa? Kalau ada kipas yang ni kan, yang berdiri itu. Okey. Apa tadi? Bayangkan, sekarang bayangkan. 1000 orang ni Allah arahkan duduk di dalam dewan ini, jangan keluar 10 tahun. Dalam keadaan yang sempit macam ni, dalam keadaan yang tak ada fasiliti, dalam keadaan, duduk 10 tahun. Kamu boleh makan, kamu boleh minum, boleh masuk tandas, tapi duduk dalam lingkungan dewan ini saja, duduk 10 tahun.
Saya yakin 10 tahun duduk dalam dewan ini dalam keadaan walaupun boleh makan tapi tak boleh keluar, membuatkan ramai yang akan mengalami tekanan jiwa dan kemudian gila. Belum lagi diseksa. Kenapa kita tak boleh faham 6 bilion umat Rasulullah yang ada di atas dunia hari ini, bila-bila masa saja mereka mati, maka mereka akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Saya berfikir belasan tahun yang dulu, bila saya dengar hadis ataupun cerita kisah ini, hadis ni, belasan tahun yang dulu saya berfikir seorang diri, saya kata, kalaulah ahli neraka itu di dalam neraka selama-lamanya, duduk di dalam satu tempat yang begitu sempit, kalau tak azab pun kesemuanya seolah-olah telah pun mati kehidupan mereka. Kalau tak azab, apatah lagi dia azab. Tiba-tiba Nabi panggil sahabat-sahabat, sahabiyat, sahabat-sahabat yang wanita ni pada zaman tu. Nabi kata, ya ma'syaran nisa. Nabi panggil orang perempuan saja. Macam ni majlis tapi taklah seramai ni. Wahai wanita-wanita sekalian, tasaddaqna, bersedekahlah dengan banyak. Tasaddaqna, bersedekahlah dengan banyak. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Sesungguhnya aku melihat kalian yang paling ramai dalam neraka. Bukan nisbah 9-1, 9 orang lelaki, 1 perempuan, bukan. Perbezaan yang sedikit lah, perbezaan yang sikit kata para ulama. Nisbah antara lelaki dan perempuan tu. Dan ada ulama yang tidak bersetuju, kata mereka tak, sama aja. Zahir hadis ni Nabi panggil sahabiyat, Nabi bagi nasihat khas, Nabi kata tasaddaqnya, banyakkan bersedekah. Lazimi bersedekah. Sesungguhnya aku melihat kalian ramai di dalam neraka. Nabi dah tengok ke syurga dan neraka. Nabi sudah melihat isi syurga, isi neraka. Nabi sudah melihat penduduk syurga dan penduduk neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Yang ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sebab apa ramai yang masuk neraka di kalangan kami? Nabi sebut 3 sebab dalam hadis-hadis yang berlainan. Yang pertama, kalian banyak menyebut perkataan yang tidak elok. Kalau marah, kalian akan sebut perkataan yang tak elok. Cepat menyebut perkataan yang tak elok. Yang kedua, ini mulut Rasulullah. Maklumat ni, kita jaga. Yang kedua, takfurnal ashir, tidak mentaati suami. Ini yang banyak berlaku di akhir zaman. Dan hadis lain Nabi sebut, wa takfurnal ihsan, apabila seseorang berbuat baik kepada kalian sepanjang hidupnya, kemudian ada satu kesalahan, maka kalian menafikan kebaikan tersebut, kata Rasulullah. Disebabkan satu kesalahan itu, kalian mudah menafikan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Ni yang tiga benda yang petang ni nak kena sebut selalu kepada diri kita untuk kita muhasabah. Cuba tengok apa yang Nabi sebut ni ada tak dekat kita? Tak ada. Alhamdulillah. 3 perkara ni. Yang pertama, banyak sebutan yang tak elok, perkataan yang tak elok. Apabila bergaduh, bersembang, bahkan kadang tak bergaduh pun bersembang, perkataan yang tak elok. Kalau tak ada, Alhamdulillah. Yang kedua,
ketaatan kepada suami. Kalau kita taat, alhamdulillah. Dan yang ketiga, mengenang jasa orang yang buat baik kepada kita. Jangan mudah dengan satu kesalahan kita melupakan semua kebaikan yang dia buat. Ini 3 yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ke-6, ataupun saya tak ingat yang ke berapa. Empat orang yang kita akan jumpa dalam syurga, insya-Allah. Empat orang wanita yang kita akan jumpa dalam syurga nanti, insya-Allah mereka adalah ketua-ketua wanita syurga. Ramai yang tahu. Kalau yang kaki mengaji, orang Kedah kata kaki mengaji lah, selalu belajar, dia akan tahu. Angkat tangan, berapa orang yang tahu 4 ketua wanita syurga, angkat tangan. Hai, tak ramai ni orang sandakan ni. Yang tahu boleh balik awal. Mestilah tak mau kan. Tapi kalau pergi sekolah, balik awal seronok lah, pergi kerja ke. 4 orang presiden wanita syurga. Yang pertama, Maryam bintu Imran. Yang kedua, Khadijah bintu Khuwailid. Yang ketiga, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Asyah bintu Muzahim. Itulah 4 ketua wanita kalian. Itulah 4 orang ketua wanita kalian, dan ketahuilah keempat-empat mereka adalah suri rumah. Dan ketahuilah keempat-empat mereka adalah suri rumah. Pekerjaan teragung dan termulia seorang wanita melebihi jihad seorang lelaki adalah menjadi suri rumah yang baik. Ambil ni sampai akhir hayat. Tak payah rasa terhina, kita duduk di rumah, membesarkan anak-anak, menguruskan rumah, membahagiakan suami, jangan rasa terhina. Hakling semua orang bekerjaya, kita nak beli beg LV tak boleh. Tengok kawan-kawan pakai beg mewah, tengok kawan-kawan. Syurga yang tinggi menanti kalian. Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, korporat. Ahli korporat, ahli perniagaan dulu sebelum berkahwin. Lepas berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua wanita syurga ini meninggalkan harta dia 1/5 kekayaan Mekah. Dia bukan toke satu syarikat, tahu, bukan 2 syarikat. Kekayaan wanita ini, Sayyidatuna Khadijah ini 1/5 kekayaan Mekah. Semua tu saham dan duit dia. Kayanya Sayyidatuna Khadijah. Tapi bila berkahwin dengan Rasulullah, Nabi walaupun ada 9 isteri, 11 isteri, Allah takdirkan yang melahirkan anak-anak Rasulullah seorang saja. Ataupun 2. 11 isteri yang melahirkan anak, kemuliaan melahirkan anak Rasulullah 2 orang saja. Khadijah Al-Kubra bintu Khuwailid, dan yang kedua Maryah Al-Qibtiyah. 2 orang ni je yang lahirkan untuk Rasulullah. Subhanallah. Sayyidatuna Khadijah membuat keputusan yang besar. Membuat keputusan yang besar, tidak lagi menguruskan perniagaan hartanya yang banyak, terus berada di dalam rumah, menguruskan Rasulullah dan 6 orang anak. Dekat rumah mereka, dekat dengan pintu Marwah pada hari ini. Kita keluar pintu Marwah, belah kanan dalam berapa puluh meter sahaja, ataupun berapa belas meter di situ. Pergi dengan mutawif, tanya mutawif, di mana rumah Rasulullah membesarkan 6 orang anaknya dengan Sayyidatuna Khadijah? Ada tapak. Rumah tu tak ada dah.
Bolehlah tunjuk tapak tu di situ rumah. Tuan-tuan boleh bayangkan seperti mana kita membesarkan anak-anak, melihat anak-anak itu membesar setiap hari di depan mata kita. Betapa nikmat melihat anak-anak membesar di depan mata kita selepas sebulan, umurnya 3 bulan, 5 bulan, setahun, umurnya 2 tahun, 3 tahun. Nikmat, saya tahu, sangat nikmat. Kita membesarkan anak sambil kita memuji Allah. Terima kasih Allah bagi anak. Kadang letih, kadang menggembirakan. Hilai tawa anak-anak, bunyi tawa dan gelak melawak anak-anak, menghilangkan kepenatan dan lelah kita membesarkan mereka. Kadang dia melawak dengan kita, dia datang cium pipi kita, anak-anak, dia datang peluk kita dari belakang, dia masuk dalam kain kita. Macam-macam lah anak-anak ni. Kan, itu yang menghilangkan orang kata kesibukan dan kelelahan seorang ibu membesarkan anak. Sayyidatuna Khadijah 6 anak. Ramai tak, bukan 1, 2. Dan ketika itu, sebelum menjadi Rasul tu, Nabi juga naik ke Gua Hira. Kan tahu kan cerita kan? Nabi naik ke Gua Hira. Siapa yang dah pernah pergi ke Mekah, kita ambil van, kita ambil teksi, kita ke Gua Hira. Di situ Nabi selalu berkhalwah. Khalwah bermaksud berseorangan. Nabi muhasabah, Nabi munajat, Nabi solat 2 rakaat petang, 2 rakaat pagi. Nabi duduk di situ. Kadang-kadang Nabi naik ke situ sebulan. Nabi duduk dengan keluarga, Nabi tunai tanggungjawab suami, Nabi tunai tanggungjawab ayah. Sama macam kita. Memandikan anak, main dengan anak, bergurau dengan anak, dukung anak. Ada yang merengek, ada yang ketawa, ada yang jatuh, ada yang luka. Sama. Prosesnya sama. Tetapi 11 ataupun 9 isteri ini tidak pernah menyebut satu aib pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kala Nabi memegang penyapu, kadang-kala Nabi di dapur, kadang-kala Nabi memegang pakaian. Kadang-kala Nabi mengangkat air daripada telaga yang jauh. Sallallahu alaihi wasallam. 4 orang, Presiden wanita syurga, semua suri rumah. Subhanallah. Sayyidatuna Fatimah menampi tepung, menguli tepung, mengisar tepung. Siapa yang pernah jumpa alat kisar yang kena tolak tu? Bukan yang giling tu, yang tolak tu, kita tolak dia panggil raha. Ada tempat tolak, di tengah tu pengisar, letak di situ gandum tu, kemudian kisar sampai dia keluar, dia dah hancur jadi tepung, kena tampi pula. Tampi kan, ayak tu, ayak ke tampi tu, saya tak tahulah sini sebut apa. Tampar tu dah perbuatan lain lah tu, kira nak tampar je. Okey, jadi tampi tu, kemudian Sayyidatuna Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Presiden Madinah, anak ketua Rasul, anak ketua makhluk. Dia juga mengangkut air, dia juga mengisar tepung sehingga berbekas tangannya. Kita buat kerja panas sikit dah mengeluh. Kita buat kerja ada bekas sikit sudah mengeluh. Sebab tu kena tengok sejarah mereka ni. Kena tengok, kena baca. Beli buku khas tentang Sayyidatuna Fatimah, beli buku khas tentang Sayyidatuna Maryam, beli buku khas tentang Sayyidatuna Khadijah. Semua kisah mereka ini ada dalam kitab sirah. Hari ini banyak kitab-kitab sirah bahasa Malaysia, banyak di pasaran. Saya rasa ada kitab-kitab khas tentang
ketua-ketua wanita syurga ni. Ada. Lihat bagaimana kehidupan mereka, kita akan mendapati kehidupan mereka lebih kampung, lebih susah daripada kita. Subhanallah. Tapi mentaati suami masing-masing. Sayyidatina Khadijah tinggalkan perniagaan. Tuan-tuan bayang, berapa puan-puan bayang, waktu tu berapa puluh juta, berapa ratus juta harta beliau. Wallahu alam, kita tak tahu kan. Tapi banyak. Tinggal besarkan 6 orang anak. Kemudian ke-6 ini Allah uji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 ni Allah uji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kesemuanya, minta maaf, 7 anak Nabi kesemuanya meninggal di hadapan Rasulullah kecuali seorang sahaja yang meninggal beberapa bulan selepas Rasulullah wafat. 7 orang anak Rasulullah, 6 meninggal. Allah uji Rasulullah selaku makhluk yang paling taat dan paling bertakwa. Aku tarik anak kamu 6 orang. Semua wafat. Sebelum Rasulullah wafat, Nabi tengok dengan matanya. Puan-puan sekalian, siapa yang dalam dewan ni Allah uji dengan kematian? Anak dia 4 meninggal. Anak dia 5 meninggal. Rasulullah anaknya 7, 6 Allah uji depan mata Nabi. Nabi pegang Ibrahim, Nabi pegang Qasim, anak Nabi, menggeletar tubuh Nabi. Air mata basah muka Nabi. Sebab Nabi juga manusia biasa. Nabi juga manusia biasa. Poin saya tadi yang isteri-isteri Rasulullah tadi ni. Nah, ketua-ketua wanita syurga, yang pertama Sayyidatina Khadijah, duduk dalam rumah membesarkan anak-anak, tetapi semua jadi anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat. Kemudian Sayyidatuna Fatimah begitu juga membesarkan anak-anak Hasan dan Husain, isteri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu alaihi salam, duduk di rumah juga. Dan yang ketiga Maryam bintu Imran, bonda Sayyidina Isa. Masya Allah. Hebat. Sayyidatuna Maryam kalau ke Palestin, ke Masjidil Aqsa, tingkat bawah Masjidil Aqsa ada bilik ibadat Sayyidatuna Maryam. Angkat tangan berapa orang yang pernah ke Masjidil Aqsa? Masya Allah. Berapa orang? Satu. Masya Allah. 1 dari 1000. Tingkat bawah tapi tak dibenarkan. Selalunya masuk tak masuk kan? Tidak dibenarkan. Di bawah itulah Sayyidatuna Maryam ketika remajanya. Remaja bukan umur 50. Bukan umur 40. Bukan umur 30. Ketika remajanya beribadah kepada Allah. Salat, zikir. Itu. Sehingga yang menghantar makanan setiap hari itu adalah malaikat. Ibadah. Dia tak keluar, dia tak ke sana sini. Nah, tetapi jangan faham bahawa bekerjaya itu haram. Tidak. Bekerjaya itu harus, kadangkala ia sunat, kadangkala ia wajib. Ketika mana wanita itu kematian suami, tidak ada ayah, abang yang menanggung, bapa saudara yang menanggung, dia ada anak 2-3 orang untuk ditanggung, maka ketika itu dia wajib bekerja. Jangan faham, oh maksudnya haram bekerja. Esok semua resign. Lepas tu kita buat apa Ustaz? Semua jadi Sayyidatina Maryam. Cari bilik. Bukan, itu kefahaman yang salah. Bukan saya nak beritahu yang tu. Saya nak beritahu mereka-mereka yang tidak bekerja, jangan rasa rendah diri. Membesarkan anak-anak itu satu pekerjaan yang sangat mulia, sangat besar, peluang sangat besar.
peluang. Adapun yang keluar bekerja, niat yang pertama untuk dapat redha Allah, niat yang kedua nak bantu suami, yang mana kunci syurga di tangannya. Allah uji puan-puan sekalian, kunci syurga di tangan suami. Allah uji orang lelaki-lelaki, kunci syurga di tangan ibu. Allah uji orang lelaki-lelaki, kunci syurga di tangan ibu, seorang wanita. Orang perempuan, kunci syurga di tangan suami. Sama. Maka untuk yang ketujuhnya ialah kita memahami bahawa mereka-mereka yang telah pun diberitahu oleh Rasulullah sebagai wanita-wanita terbaik. Kemudian, poin yang seterusnya. Apa beza peranan wanita akhir zaman dengan peranan wanita dulu? Wanita dulu ada ahli syurga, wanita akhir zaman ada ahli syurga. Perbezaan nombor satu, yang dekat dengan zaman Rasulullah itu ramai ahli syurga, lagi jauh daripada zaman Rasulullah itu semakin kurang bilangan ahli syurga. Laki-laki dan wanita sama. Maka apa peranan kita di akhir zaman ini? Adakah berubah? Maka peranan wanita di akhir zaman kita kena tengok apa yang Nabi pesan tentang keadaan akhir zaman. Nabi pesan tentang keadaan di akhir zaman tentang beberapa perkara. Nabi pesan tentang akhir zaman beberapa perkara. Saya sebut terus 3 perkara ni. Yang pertama aurat, yang kedua solat, yang ketiga ketaatan suami. Ketaatan kepada suami. 3 perkara ni. 3-3 ni disebut oleh Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi sebut, kata Rasulullah, aku melihat ada 2 kumpulan yang aku tidak pernah lihat mereka. Bukan Nabi pernah melihat, Nabi tidak pernah melihat mereka sepanjang hidup. Min ahli nar, daripada ahli neraka. Yang pertama, kumpulan yang memukul orang dengan cemeti. Dan yang kedua Nabi sebut, di akhir zaman nanti akan muncul sekumpulan wanita di kalangan umat Nabi Muhammad. Ini yang kita nak kena jaga. Peranan wanita di akhir zaman kena lihat apa yang Nabi bagi amaran. Nabi kata kumpulan wanita di akhir zaman ini nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Peranan keadaan wanita akhir zaman, tanda dekat dengan kiamat akan muncul wanita di akhir zaman kasiyat ariyat, pakai baju tetapi berbogel. Wanita yang samakah? Ya, wanita yang sama Nabi sebut. Kumpulan wanita yang sama. Mereka pakai baju, mereka juga telanjang. Jom dapatkan produk keluaran pertama Ustaz Wadi Anwar di Shopee Ubah Store dan TikTok rasmi Ustaz Wadi Anwar. Tambah ilmu, julang kemuliaan. Nabi kata aku tidak pernah melihat mereka ini, tetapi akan wujud kumpulan ini. Kata para ulama yang mentafsirkan hadis ini, mereka adalah wanita-wanita yang berbaju tetapi bajunya sangat ketat sehingga menampakkan keseluruhan bentuk badannya. Daripada atas sampai ke bawah, apa sahaja yang ada kelihatan. Kan ada yang kain nipis tu. Yang kain nipis yang alhamdulillah muslimat yang ada dalam dewan ni semua menutup aurat dengan sempurna, alhamdulillah. Maka Nabi bagi peringatan, Nabi kata kumpulan ini akan muncul. Tudung pakai, daripada sini semua ketat. Nampak keseluruhan aurat.
Bawah sampai ke bawah nampak keseluruhan aurat. Walaupun dilitupi kain sampai ke bawah. Sebab kain itu melekat dengan kulit, melekat rapat dengan anggota badannya. Inilah yang antara yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Mereka berpakaian dan telanjang. La yadkhulnal jannah, tak masuk syurga kumpulan wanita ini. La yajidna rihaha, bahkan wangian syurga pun tidak mereka cium ia. Sedangkan kata Rasulullah, wangian syurga itu dapat dicium semerbak harumnya sekian tahun perjalanan. Sekian tahun perjalanan sebelum sampai di depan pintu syurga. Syurga itu wangi, kata Rasulullah. Tanahnya wangi. Kita bilik kita kena pasang tu. Apa? Perfume tu yang alat tu lah. Tiap berapa puluh saat tu, berapa minit tu dia picit tu. Habis dia punya sabun pula tu. Habis dia punya pewangi tu, tak wangilah bilik tu. Masuk suami kentut pula. Syurga itu wangi. Dan syurga itu terkunci. Sekarang ni, petang ni, syurga dalam keadaan terkunci. Ketika Nabi sampai di depan pintu syurga sebagai makhluk pertama, niat dalam hati nak jadi kumpulan yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga. Niat begitu, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Apa dia saya suruh minta tuan, perempuan sekalian, muslimat sekalian, saya minta kita semua mohon dengan Allah, selalu ulang, ya Allah, pilih kami untuk jadi kumpulan pertama yang masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya beritahu kaedah, sesiapa yang bermula daripada sekarang, dia berdoa, tiap-tiap hari dia berdoa, bahkan tiap-tiap solat dia berdoa dengan doa itu, dia ingat untuk berdoa, ketahuilah Allah ingin memakbulkan permintaannya itu. Sebab yang mengingatkan kita dengan permintaan siapa? Allah. Ketika hati kita berdoa, mulut kita berdoa, lidah kita berdoa, akal kita terlintas, siapa yang mengingatkan? Allah. Kata para ulama, antara tanda Allah nak makbulkan, Allah banyak mengingatkan kamu untuk berdoa dengan doa itu. Bertenanglah, Allah akan memakbulkan insya-Allah. Jadi ulang doa tu. Doa tu mahal tuan-tuan. Boleh masuk syurga satu grup dengan Rasulullah itu yang paling mulia sekali di atas muka bumi ni. Nama mereka grup VIP, umat Nabi Muhammad. Nabi duduk di depan pintu syurga tutup, kemudian malaikat membuka pintu syurga, wangi-wangian syurga itu keluar sehingga bertahun perjalanan sebelum sampai sudah keciuman. Dah bau. Bertahun, ada yang sebut berapa tahun, ada yang sebut 40 tahun, ada yang sebut... Kalau saya sebut setahun pun tuan-tuan dah tak ada di atas dunia ni aroma wangi yang setahun dapat dihidu, sebelum sampai tak ada. Tak pernah lagi orang naik flight 10 km sebelum sampai Sandakan, wanginya Sandakan. Bau ikan adalah tadi kalau di meniaga tadi lah, kan ada kedai gerai ikan tu, ikan kering apa semua tu, bau ikan. Kalau setahun pun bau wangian itu dah sudah, apatah lagi bila Nabi sebut puluhan tahun. Wanita yang pertama adalah aurat. Betapa ramai hari ini umat Islam yang mula mendedahkan aurat. Ada satu kumpulan mula menutup aurat dengan baik. Alhamdulillah. Ada satu kumpulan mendedahkan aurat. Saya tengok satu keluarga aktif dalam media sosial, keluarga besar mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia, anak-anaknya, kakak dengan anak-anaknya, si adik dengan anak-anaknya, semua seolah-olah berlumba-lumba mendedahkan aurat. Ada. Setiap minggu keluar media sosial.
Bukanlah saya ikut kumpulan tu, saya tak ikut dia, saya tak tengok pun dia punya ni. Saya dalam ni tak ada, saya tak ada IG, saya tak ada IG saya apa nama ni, account ada tapi semua diuruskan oleh media. Nah, dalam ni saya tak ada. Mereka yang buka account tu dan ada dengan mereka. Account TikTok, account Insta Ustaz Wadi Anwar tu semua ada dengan mereka. Dalam ni tak ada. Saya ada WhatsApp sahaja. Facebook Ustaz Wadi Anwar tu pun diuruskan oleh mereka. Kadang bila keluar, saya tak tahu lah nama apa keluar tu dekat Facebook kan. Kadang keluar apa saya tak tahu, dia dengan anak-anaknya, kakak dengan anak-anaknya, si adik pun dengan anak-anaknya, seolah-olah berlumba-lumba untuk menunjukkan aurat. Anak perempuan yang baru berumur 10, 9 tahun sudah diajar untuk pakai pakaian tak habis pula. Pakaian adik-adik pula. Yang kakak tu umur 9 pakai pakaian adik yang umur 6. Jadi singkat lah kat ni. Nampak ni ke bawah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini yang Nabi ingatkan untuk wanita akhir zaman. Banyak dilakukan. Yang kedua solat. Solat. Tajuk yang sangat utama. Kalau ada 1000 kebaikan, nombor 1 dari 1000 itu adalah solat. Ingat begitu saja. Kalau ada 1000 jenis ibadah dan kebaikan, yang pertama di kalangan 1000 ibadah dan kebaikan itu adalah solat. Punca utama untuk Allah limpahkan keberkatan dan ketenangan, kebahagiaan dalam rumah tangga sesebuah keluarga adalah kesemua mereka melakukan solat. Yang ni rahsia besar. Sejahat apapun ahli keluarga itu, sesusah apapun ahli keluarga itu, kalau mereka menitik beratkan solat, Nabi jamin untuk Allah hantar ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah keluarga itu, insya-Allah. Ada banyak jaminan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat. Kalau suami kita, suami perempuan lah, suami saya pula. Kalau suami kita tak peduli solat anak-anak, kita peduli. Biarkan, walaupun kalau dia kurang ambil peduli, kita ambil peduli. Tegur anak-anak. Daripada dia umur 4 tahun, 5 tahun tu dah mula. Dia akan ikut. Dia umur 3 tahun dia ikut. Betul tak? Anak-anak umur 3 tahun dia dah ikut. Kita sujud sini, dia sujud sana. Kita sujud sini, rakaat kedua dia sujud sana. Biarkan. Biar dia belajar solat. Anak-anak yang dididik awal untuk solat daripada umur 7 sudah disuruh setiap waktu. Daripada umur 7 sudah disuruh setiap waktu ikut kaedah Nabi. Umur 10 dia takkan tinggal. Dia akan buat sendiri. Anak-anak daripada umur 7 telah disuruh untuk tutup aurat setiap kali keluar. Umur 10 ikut kaedah Rasulullah, dia takkan keluar dalam keadaan buka aurat, dia takkan. Ini kaedah Rasulullah. Tapi mula dengan umur 7. Aurat pun sama, solat pun sama. Tengoklah keajaiban yang akan berlaku. Tapi kalau kita mula umur 11, mula umur 13, itu salah kita. Buat macam mana? Mohonlah dengan Allah. Kadang ada ibu bapa, dia sudah terlewat, insaf lewat, dia pun dah umur 30 lebih baru insaf, kemudian anak-anak dah umur 14 apa semua kan. Teruskan menegur, kerana Allah tidak tanya apakah anak kamu solat ataupun tidak, tetapi Allah akan soal kamu tegur ataupun tidak. Kamu sampaikan ataupun tidak bahawa solat itu wajib. Kalaulah natijah yang disoal oleh Allah, maka orang yang paling masuk neraka adalah Nabi Nuh AS.
Kalaulah natijah yang dipersoalkan oleh Allah, maka Nabi Nuh paling layak masuk dalam neraka. Sebab Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun. Berapa orang yang masuk Islam? Tak sampai 100. Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun, tak sampai 100 orang masuk Islam. Nabi Nuh ahli syurga ke ahli neraka? Ahli syurga. Bahkan presiden antara 5 presiden para rasul. Antara 5 presiden para rasul, salah seorangnya Nabi Nuh alaihissalam. Berapa umurnya? 1000 tahun. Berapa umat dia yang masuk Islam? Tak sampai 100 orang. Apa soalan yang Allah tanya kepada Nabi Nuh di mahsyar? Allah tanya Nabi Nuh, "Ya Nuh, hal ballaghta qaumak?" Apakah kamu menyampaikan dakwah ini kepada umat kamu? Nabi Nuh kata, "Ya wahai Allah, aku sampaikan. Aku beritahu kepada mereka la ilaha illallah. Wahai Allah, aku beritahu kepada mereka zina itu haram. Wahai Allah, aku beritahu kepada mereka solat itu wajib. Wahai Allah, aku beritahu kepada mereka menutup aurat itu wajib." Nabi Nuh jawab, aku beritahu. Itu huraian kepada soalan itulah saya huraikan. Maksudnya Allah akan tanya apa? Allah akan tanya kita selaku ibu, Allah akan tanya kita, bagi tahu tak dengan anak kamu? Tegur tak dia setiap kali sampai waktu solat? Tegur, selesai. Kamu bagi tahu tak setiap kali dia nak keluar untuk dia menutup aurat, pakai pakaian yang elok, tutup kepalanya dengan baik? Bagi tahu ya Allah. Tapi dia tak mau dengar. Ya, selesai. Selesai tanggungjawab kamu, Allah tidak menyalahkan kamu. Ingat perempuan, Allah tidak menyalahkan kamu, tapi kena sampaikan. Dia nak tarik muka, dia nak bermusuh dengan kita, dia nak kecil hati dengan kita, itu urusan dia. Tetapi yang diajar oleh Rasulullah, waktu kita nak tegur anak-anak kita, ataupun nak tegur suami kita kalau perlu, jangan jatuhkan maruah mereka, jangan gunakan perkataan yang kesat, jangan mengangkat tangan, jangan tegur di hadapan, jangan mengangkat suara, jangan tegur di hadapan orang ramai. Jaga hak itu. Jaga hak seorang yang menasihati. Jaga hak. Kita tegur anak kita, jangan kita sebut depan kawan-kawan dia 7-8 orang. Kita sebut tengking dia, tak kerti-kerti lagi. Dia tegur lama dah. Tutup. Cari tudung. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama aurat, yang kedua solat, yang ketiga taati suami. Yang ni yang paling susah sekali. Yang ni tajuk khas tahun depan pula ni. Yang ni semua kena bawa suami masing-masing. Kan senang saya nak pergi bergaduh terus tu. Nak tengok siapa yang bergaduh kan. Bawa mai. Tu berhenti ke? Saya ada bawa pen drive. Pen drive tu ada ceramah saya. Pen drive yang saya sendiri keluarkan. Ada ceramah saya lebih kurang 150. Tajuk syurga, tajuk mahsyar, tajuk apa. Pen drive tak banyak, ada berapa aja, berapa ratus di belakang. Di mana saya pun tak tahu. Ada? Oh, sudah dijual. Okey, ni dia orang suruh ni sebut pula. Okey, dalam tu ada bacaan Quran saya, ada zikir daripada saya sendiri, bacaan Quran saya sendiri, beberapa surah lah. Dan ada munajat yang tak ada di YouTube lah. Ada munajat ringkas saya yang tidak ada di YouTube dalam pen drive tu. Kemudian yang ketiga adalah kepada suami. Saya nak tutup ceramah pada hari ini. Berkaitan dengan dua orang yang hebat, dua orang lelaki yang hebat datang daripada asuhan dua wanita yang hebat. Alam ini begitu.
Lelaki pertama yang hebat namanya Sayyiduna Anas ibn Malik, sahabat Nabi. Ringkas je, cerita Sayyidina Anas ni 1 jam. Saya ringkaskan ke 5 minit. Sayyidina Anas adalah sahabat Rasulullah. Dia orang Madinah, bukan Muhajirin. Beliau Ansar. Waktu Nabi berhijrah ke Madinah, Rasulullah tidak membawa apa-apa harta. Nabi sampai, Nabi tumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu selama beberapa bulan. Kemudian sahabat-sahabat bina bilik untuk Rasulullah. Bukan rumah banglo, bina bilik untuk Rasulullah. Bilik-bilik itu kalau keluar daripada Masjid An-Nabawi, bab apa yang menuju ke Baqi' tu bab Baqi' lah kan? Apa yang tahu? Yang hujung ni bab Jibril ke Babus Salam? Saya tak ingat dah Ustaz. Memang kalau bab masuk sini pintu apa? Babus Salam. Hujung sana? Bab Jibril kan? Okey. Keluar bab Jibril tu, di sekitar itu adalah rumah-rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sebelah kiri dan di sebelah kanan sedikit. Di Madinah dibina rumah-rumah isteri Rasulullah. Penduduk Madinah ketika itu ada yang bawa ke rumah Rasulullah, ada yang bawa, saya buat contoh, bawa penyapu, ada yang bawa rice cooker, ada yang bawa langsir, ada yang bawa. Begitulah contohnya. Lalu ibu Anas bin Malik ni, tengok ibu yang hebat. Saya mengagumi ibu Sayyidina Anas ni. Waktu saya belajar belasan tahun dulu. Ibu Sayyidina Anas ini nama Rumaysah bintu Milhan radhiyallahu anha. Sahabat Nabi, dia beriman dengan Rasulullah. Dia pulang ke rumahnya, dia tengok tidak ada peralatan yang lebih untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia melihat anaknya yang waktu tu yang darjah 3 tu. Sayyidina Anas darjah 3. Dia tengok anak lelaki dia, nama Anas. Sayyidina Anas ada lagi saudara lelaki yang lain nama Bara', Al-Bara' ibn Malik pun hebat. Kisah Bara' bin Malik pun hebat. Itu abang Sayyidina Anas. Si ibu tadi bila tengok dalam rumah tak ada barang apa-apa untuk dihadiahkan kepada Rasulullah. Tengok minda ahli syurga dulu. Bila tengok tak ada apa dalam rumah, tak ada apa. Kita periuk ni sampai kena bagi kat orang lebih. Pinggan sampai ambil 5-6 biji kena bagi kat orang. Lebih sangat ni pinggan ni, sampai 3-40. Bila dah ibu Sayyidina Anas, Sayyidatuna Rumaysah balik, tengok tak ada barang yang boleh dihadiahkan kepada Rasulullah, dia tengok anak dia, Sayyidina Anas. Dia pun bawa Sayyidina Anas buat pergi rumah Nabi. Ya Rasulullah, khuwaidimuka Anas. Wahai pesuruh Allah, ini anak saya. Wahai pesuruh Allah, suruhlah dia buat apa sahaja. Bantu kerja seharian kamu. Bekerja untuk kamu tanpa gaji. Bijak ibu Anas. Satu-satunya wanita dunia yang menyerahkan anaknya kepada Rasulullah untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Dan anak ini bukan sahaja mendapat akhirat, juga mendapat kebaikan dunia yang besar. Sayyidina Anas bin Malik. Dia mati, Sayyidina Anas ni meninggal sebagai orang paling kaya di Basrah. Umur 100 lebih. Anak melebihi 70 orang. Sayyidina Anas ibn Malik, orang yang paling kaya dengan umur yang mencecah 100 umurnya. Ketika si ibu yang bijak tadi, tengok, dia serah anak dia yang kecil untuk, tapi taklah kecil sangat, umur 9 ni dah boleh ambil air, pergi kedai beli barang, ambil selipar Rasulullah. Dia menempatkan anaknya pada mata orang lain sebagai kuli Rasulullah, tetapi pada mata si ibu, dia ni akan menyerap dan akan terpindah kebaikan, ilmu, keberkatan, mencurah-curah dalam hidup
Anas ibn Malik, dan memang itu yang berlaku. Si ibu tadi kata, ya Rasulullah, aku tak ada harta, aku hanya ada anak, aku serahkan Anas kepada kamu untuk dia buat kerja. Padahal sebenarnya anak itu bukan untuk buat kerja semata-mata, tetapi anak itu diserahkan untuk ditarbiah, dibesarkan, dididik dengan tangan langsung daripada Nabi SAW. Beruntungnya Sayyidina Anas. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Anas kata apa? Sayyidina Anas kata, 10 tahun aku khidmat dengan Rasulullah, sekalipun Nabi tak pernah mengangkat suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Kita hari-hari angkat suara. Lambat tutup pintu, marah. Lambat angkat kain, marah. Tak sapu sampah, marah. Kata Sayyidina Anas dalam hadis yang sahih, 10 tahun aku bersama dengan Rasulullah, berkhidmat dengan Rasulullah, tidak sekali Nabi mengangkat suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Untung Sayyidina Anas. Lebih daripada tu, menjadi orang yang paling kaya di Basrah pada hari kematian, berumur mencecah 100 tahun, mempunyai anak yang lebih 50-60 orang. Sayyidina Anas juga adalah sahabat Nabi top 5 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alim juga, la ilaha illallah. Alim pun dia. Ketika mana selepas kewafatan Rasulullah, seorang pemerintah zalim memanggil Sayyidina Anas untuk dibunuh. Dia dah bunuh ramai para sahabat, dia bunuh ramai para ulama, pemerintah zalim waktu itu, Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Dia panggil Sayyidina Anas, seorang sahabat Nabi yang hebat. Bila dia panggil, dia tengok, dia cemas, dia suruh Sayyidina Anas balik. Orang tanya dia kenapa? Dia kata dia nampak sesuatu yang menggerunkan di belakang Anas ibn Malik. Bukan biasa-biasa. Kealiman pun dapat. Semua. Dunia akhirat dibolot semuanya oleh Sayyidina Anas. Sebab apa? Sebab bijak si ibu tadi. Masya Allah. Hebatlah di Madinah waktu itu saya fikir balik kan. Saya kata Masya Allah ibu dia. Hebat. Nah, untung Sayyidina Anas ibn Malik. Yang kedua, yang terakhir untuk petang ni adalah ibu Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni kalau 1400 tahun, saya tidak keterlaluan kalau saya sebut Al-Imam Syafi'i mempunyai ketajaman akal dan ketinggian ilmu antara yang paling tinggilah di kalangan 1400 tahun ni, Al-Imam Syafi'i. Nabi ada sebut satu hadis, alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilma. Seorang tokoh Quraisy, Nabi sebut satu hadis, ilmunya memenuhi segenap pelusuk dunia, pelusuk muka bumi Allah. Seorang alim daripada Quraisy, Quraisy ni sama dengan kabilah Rasulullah, yang ilmunya memenuhi segenap pelusuk muka bumi. Al-Imam Syafi'i. Ramai ulama sebut ilmu itu adalah ilmu Imam Syafi'i. 1400 tahun ada ramai tak ulama? Ramai. Tapi Imam Syafi'i mendapat hak pujian Rasulullah tadi. Hebat, subhanallah, keilmuan Al-Imam Syafi'i. Okey. Siapa Imam Syafi'i? Lahir di Gaza, Palestin. Ayah dia meninggal, anak yatim. Beliau anak yatim, meninggal ayahnya umur 2 tahun. Siapa yang membesarkan dia sebagai imam yang hebat tadi? Ibu dia. Masya Allah. Ranking ulama, tuan-tuan, ranking ulama 1400 tahun. Antara yang paling tinggi, Imam Syafi'i. Siapa yang membesarkan dia? Ibu dia. Hebatlah. Ibu kalau hebat, dia akan melahirkan satu generasi yang tiada tandingan. Sebab tu ibu mesti ada ilmu, ibu mesti ada iman. Dia akan melahirkan generasi yang hebat. Seperti Khalid Al-Walid, Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Fatih. Ini semua ibu-ibu yang hebat. Itu kita tak cerita lagi ibu-ibu yang lain. Al-Imam Syafi'i bila dah 2 tahun ayah meninggal, si ibu bawa Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris nama,
bawa daripada Palestin ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, bila Imam Syafi'i dah boleh mula bercakap, dah berjalan apa semua, umur 5 tahun, 6 tahun, dihantar ke pusat-pusat pengajian, halaqah-halaqah pengajian di Masjidil Haram, Mekah. Tetapi disebabkan ibu tadi miskin, tidak punya duit untuk membayar yuran. Ada yuran ketika itu. Ibunya hanya ada wang mencari duit untuk makan saja, untuk bayar yuran dah tak ada duit. Tetapi disebabkan Imam Syafi'i ini seorang yang bijak, cerdik, pintar, maka dihapuskan yuran kepada Imam Syafi'i. Yang susun pengajian Imam Syafi'i daripada awal ni, daripada kecil dulu ni adalah ibu beliau. Ibu tu yang bawa. Boleh saja ibu Imam Syafi'i nak suruh, kita susah, ayah kamu tak ada, kamu pergi menggala kambing, kamu pergi bercucuk tanam, kamu pergi ikut orang berniaga. Tetapi si ibu ini membawa tangan anaknya, kamu pergi belajar. Ada yuran ibu, kamu pergi belajar. Sebabkan bijak si anak tadi tidak dikenakan yuran, akhirnya Imam Syafi'i belajar, ibu dia pun bagi semangat dan sebagainya, lahirlah, membesarlah sebagai seorang imam yang sangat hebat. Sampai hari inilah, tengoklah berapa ratus juta yang mengikut mazhab Syafi'i. Seorang yang hebat lah. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk petang ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada semua yang hadir. Yang sekadar itu sahaja. Semoga ada ruang kita akan jumpa lagi, insya-Allah akan datang. Assalamualaikum. Jom dapatkan produk keluaran pertama Ustaz Wadi Anwar di Shopee Ubah Store dan TikTok rasmi Ustaz Wadi Anwar. Tambah ilmu, julang kemuliaan.